Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Muhammad Akif Aiman bin Muhammad Hanifah, nombor matrik CJK 27088 semester ketiga, subjek hubungan etnik dan nama pensyarah Muhammad Amirul Hafiz bin Ibrahim. Okey, hari ini saya nak bercakap tentang Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP. Okey, isi kandungan yang terdapat dalam presentation hari ini adalah pada bahagian satu kita akan bercakap pasal pengenalan visi dan misi, objektif dan peranan. Untuk bahagian kedua, dasar pembangunan agensi yang terlibat dan kesimpulan untuk penutup. Okey, untuk bahagian satu, pengenalan. Lembaga Pertubuhan Peladang ataupun LPP adalah ditubuhkan pada 14 Februari 1973 melalui pengkumpulan Akta LPP 1973 kurangan Akta 110 Akta Lembaga Pertubuhan Peladang. Perubahan bertujuan untuk membantu mempertingkatkan ekonomi dan sosial masyarakat di bawah satu badan yang berperanan khusus dalam bidang tersebut. Pada masa kini terdapat 1,531 buah koperasi berasaskan pertanian dan 119 persatuan peladang yang berkhidmat untuk masyarakat tani di luar bandar. Okey, ini adalah pengerusi kepada LPP iaitu Nik Muhammad Zawawi Saleh dan Ketua Pengarah Datuk Azulita binti Salim. Nik Muhammad Zawawi Saleh juga terlibat sebagai ahli politik iaitu ahli Parlimen Pasir Putih. Untuk visi dan misi, visi adalah peneraju kecemerlangan pertubuhan peladang bagi meningkatkan sumbangan berkesan dalam sektor agro-makanan negara. Misi untuk mencapai visi adalah memperkasa penglibatan pertubuhan peladang dalam sektor agro-makanan negara bagi melahirkan peladang yang lebih produktif. Okey, objektif LPP adalah untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial, menambah pengetahuan dan kemahiran, meninggikan hasil dan pendapatan dan membaiki cara hidup ahli-ahli serta mewujudkan masyarakat peladang yang lebih progresif, berdikari, makmur dan lebih bersepadu. Okey, peranan LPP adalah untuk meluaskan pengeluaran pertanian di kalangan peladang dan pekebun kecil bagi mencapai kepelbagaian dan pengkomersialan pertanian lebih baik untuk meluaskan dan memajukan perniagaan pertanian. Menyediakan bekalan ladang dan keperluan harian termasuk kemudahan lain yang dikehendaki bagi peladangan yang progresif dan kehidupan luar bandar yang lebih baik dan lebih maju. Untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kejenteraan ladang yang perlu bagi memodernkan usaha peladangan supaya tidak ketinggalan dengan arus pemodenan. Okey, untuk memajukan dan menggalakkan, memudahkan dan menawarkan perkhidmatan bagi simpanan wang luar bandar, menubuhkan dan mengendalikan loji untuk memproses dan mengilang yang perlu bagi memproses hasil pertanian, membolehkan pembentukan modal dan pelaburan di kalangan anggota atau unit anggotanya melalui pertubuhan syarikat ataupun perniagaan. Okey, pada bahagian kedua pula, Dasar Pertanian Negara NAP yang ketiga iaitu pada tahun 1968 sehingga 2010. Penumpuan adalah terhadap sektor makanan, produktiviti, inflasi, pelaburan sektor swasta dalam pertanian, ekspor dan pengurangan kepada import yang tidak produktif serta pemeliharaan dan penggunaan sumber asli dengan lebih baik. 5 fungsi utama LPP di bawah dari Pelan Corporate LPP pada tahun 2000 hingga 2005 adalah dan Dasar Pertanian Negara adalah seperti menggerakkan dan mengatur peladang-peladang untuk menceburi projek pertanian yang berasaskan kesesuaian iklim, tanah, kehendak pasaran dan kebolehupayaan. Iklim tu bukan kumpulan nyanyi tu iklim ni yang cuaca suhu macam tu. Terusnya, untuk mengukuhkan institusi peladang sejajar dengan Dasar Pertanian Kebangsaan ketiga yang mana untuk mengubah PP menjadi pertubuhan yang lebih berorientasikan perniagaan, meningkatkan pembangunan peladang usahawan, meningkatkan pembangunan sumber manusia, melengkapi PP dengan kemudahan IT bagi mengupayakannya menjadi agensi setempat di sektor luar bandar.
Dasar Pembangunan Negara NAP melaksanakan pembangunan yang seimbang untuk mengurangkan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. LPP melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan dasar yang ada dalam perspektif Pelan Rangka ketiga iaitu pada 2001 hingga 2010 yang tadi itulah. Dasar-dasar ini adalah berkaitan dengan membangunkan sesebuah negara yang jitu, mengekalkan pertumbuhan ekonomi, berdaya saing di peringkat global, membangunkan ekonomi yang berteraskan pengetahuan iaitu K-ekonomi, pengukuhan pembangunan sumber manusia, pembangunan yang menjaga alam sekitar. Okey, berikut adalah agensi-agensi yang terlibat yang berada di bawah Pertubuhan Peladang, iaitu Lembaga Kemajuan Pertanian atau KEMUBU, KADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA, Kementerian Pemodenan Pertanian Sarawak. Untuk agensi yang pertama adalah Lembaga Kemajuan Pertanian KEMUBU ataupun KADA. Pada 30 Mac 1972 melalui Akta 69 Akta Lembaga Pertanian KEMUBU 1972 oleh Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Husin, Perdana Menteri Malaysia pada 2 Mac 1973. Yang tu dia punya tarikh penubuhan. Fungsi-fungsi mengeluarkan padi, beras untuk menampung keperluan asas untuk beras negara, menggalak dan memajukan industri hiliran asas tani, membangun dan memperteguhkan industri peladang untuk menaungi keluarga tani. Strategi adalah untuk meningkatkan keluasan mini estet padi, ladang kelompok dan ladang komersial, meningkatkan pengeluaran benih bermutu tinggi melalui ladang-ladang benih kadar, memperkenalkan dan menggalakkan penggunaan teknologi yang terkini. Seterusnya adalah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA. Ia ditubuhkan pada 30 Jun 1970 oleh Tun Haji Abdul Razak Husin selaku pemangku Perdana Menteri pada ketika itu. Visi adalah untuk peneraju industri padi negara dan pembangunan sosioekonomi peladang MADA. Visi adalah untuk mentransformasikan industri padi ke tahap moden, cekap dan lebih kompetitif bagi memaksimumkan pendapatan peladang melalui pelbagai sumber. Objektif adalah untuk memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan muda, merancang kemajuan pertanian sebagaimana yang diperuntukkan oleh pihak berkuasa. Okey, agensi yang terakhir adalah Kementerian Pemodenan Sarawak. Ditubuhkan pada tahun 2017 hasil daripada penggabungan 3 kementerian iaitu Kementerian Kemajuan Tanah KKT, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Kementerian Pemodenan Pertanian atau MOMA. MANRET merupakan kementerian yang bertanggungjawab menerajui pembangunan komuniti pertanian dan luar bandar di Sarawak, membekalkan slogan iaitu memperkasakan komuniti, meningkatkan pertumbuhan dan peneraju pembangunan. Visi adalah menjadi sektor pertanian dan ekonomi luar bandar menjelang 2030. Misi adalah untuk mentransformasi dan mempertahankan ekonomi pertanian dan luar bandar melalui pemodenan dan pengkomersialan. Okey, bagi untuk kesimpulan atau penutup, Lembaga Pertubuhan Peladang merupakan satu organisasi yang penting dalam menggalak, mempergiat dan mengusaha kemajuan ekonomi dan sosial. Juga membantu peladang-peladang kecil dalam memajukan mereka mengikut bidang masing-masing dan dalam masa yang sama dapat memberikan keuntungan dan kesan yang positif terhadap kemajuan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan sambung. Saya serahkan kepada Rashida. Okey. Nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan memulakan pembentangan saya tentang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
Nama saya Ahmad Rashdan bin Ahmad Rushdi, nombor matrik seperti yang tertera, subjek hubungan etnik MPU 1313, semester 3 Julai November. Nama saya lecturer name Cik Amirul Hafiz bin Ibrahim. Okay, kita mula isi kandungan untuk hari ini adalah pengenalan, visi dan misi, objektif, peranan, dasar pertanian negara di PN3, jenis sumbangan yang disumbangkan, link video akan ada juga sekejap lagi, dan kesimpulan ataupun penutup. Okey, pengenalan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FAMA, Federal Agricultural Marketing Authority, ialah sebuah agensi pemasaran yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Pada tahun 1965 bertarikh 30 September, Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Tun Hussein merangkap Menteri Pembangunan Luar Bandar pada masa itu melancarkan penubuhan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA di Bilik Gerakan Pembangunan Negara di Kuala Lumpur. Dulu bidang pertanian khususnya FAMA dan peladang adalah di bawah Kementerian Pertanian Industri Asas Tani Malaysia dan sekarang dikenali sebagai MAFI, iaitu Ministry of Agriculture and Food Industry, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. So, menteri-menteri dan timbalan menteri yang di bawah Menteri Pertanian dan Industri Makanan ialah YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, iaitu Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Timbalan satu ialah YB Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah. Timbalan dua ialah YB Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh. So, visi dan misi FAMA ialah visi ialah peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian negara. Misi membangunkan rantaian pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pelanggan. So, objektif FAMA ialah merealisasikan wawasan negara dan dasar pertanian negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan keberkesanan produk pertanian dan makanan, membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan. Seterusnya, membangunkan pemasaran dan peningkatan permintaan hasil pertanian dan makanan dalam dan luar negara. Seterusnya, memacukan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi. Okey, kat sini saya nak beritahu sikit lah, kalau macam pertanian di Malaysia ni kita banyak ekspor dan import makanan kita kan. So kita nak bagi sama rata lah, sama ada import pun masuk, ekspor pun keluar juga makanan tu. So peranan penubuhan FAMA ialah lembaga ini ditubuhkan di bawah kuasa Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965. FAMA ditubuhkan dengan tujuan untuk menyelia, menyelaras, mengawal selia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian termasuk pengimportan dan pengeksportan. FAMA bertanggungjawab dalam pemasaran produk agro-makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, produk di industri asas tani. Contohnya, saya cakap tadi kalau import apa semua, diorang akan selia, selaras, mengawal selia. Contohnya kalau kita import ke luar negara, kita banyak mengimport seperti buah nanas, buah durian apa semua kan. So kalau ekspor daripada luar negara masuk ke negara kita banyak ambil buah delima, macam tu, buah-buah yang daripada Australia. Terus seterusnya, bagi memajukan lagi sektor pemasaran domestik antarabangsa, FAMA berperanan memperluas saiz pasaran produk agro makanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar. FAMA juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dan industri makanan tersedia dan boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini dengan pelbagai usaha yang diwujudkan oleh FAMA. So, kita tengok peranan dia. FAMA telah menggiatkan usaha meningkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran melalui strategi-strategi seperti berikut. So, dia ada pembangunan luang pasaran, kedua, pembangunan infrastruktur pemasaran. Seperti kita tengok, dia ada buka kedai agro pasar tani apa semua tu kan.
So pembangunan keusahawanan seperti bagi sumbangan apa semua macam tu untuk usahawan. Pembangunan pemasaran produk, pembangunan regulasi makanan. So dasar pertanian negara iaitu DPN 3, objektif utama DPN 3 adalah untuk memaksimalkan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optimal dalam sektor ini. Ianya meliputi usaha memaksimalkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, pendapatan ekspor serta pendapatan pertanian, peternakan dan nelayan. Seperti kita tahu, Malaysia ni adalah kaya dengan hasil pertanian dan peternakan. So rugilah kalau kita tak guna peluang yang ada untuk memastikan nilai pertanian di Malaysia ini terus meningkat dan dapat memajukan negara. Okey, secara spesifik, objektif DPN 3 adalah untuk meningkatkan sekuriti makanan, meningkatkan produktiviti daya saing sektor pertanian, mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain, mewujudkan sumber pertubuhan yang baru untuk sektor pertanian, memelihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan. Seperti yang kalau korang tahu, food security ni dia lebih kepada cara kita nak menanam, cara kita nak sediakan tempat untuk peternakan, kandang kambing ke actually kan. So kalau macam meningkatkan sektor daya saing ni, contohnya kita pergi ekspor dengan import kan. So, kita akan ada hubungan baik antara negara dengan negara yang lain. So jenis sumbangan PAMA, kita tengok yang nombor 1 dulu, Grant Agropreneur Muda atau lebih dikenali sebagai JAM. JAM adalah bantuan daripada kerajaan kepada agropreneur muda seperti kita semua bagi membantu mereka meminimalkan impak kewangan dalam menjalankan perniagaan. Grant ini diberikan dalam bentuk barangan, nilai maksimum boleh pinjam adalah RM20,000 per individu dan ianya tidak perlu dibayar balik. Hasil dan impak pemberian grant ini diharap dapat memberikan kesan jangka masa yang panjang pada perniagaan dan faedah ekonomi kepada penerima grant. So yang ni kalau contoh kita ada planning untuk jadi petani and then kita nak tanam nenas contohnya kan, nenas dapat menghasilkan gaji yang lumayan. So dia boleh minta sumbangan daripada farmer sendiri untuk menjayakan projek yang kita nak buat tu. So yang kedua, pembiayaan. Mana-mana benda yang kita nak buat pun kita mesti akan ada pembiayaan juga. Kita minta macam loan kan. Okay, pakej pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 2% setahun bagi pembesaran projek pertanian yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. Dengan had maksimum pembiayaan daripada agensi pembiayaan seperti berikut. Okey, kalau yang tadi tu kita belum nak buat lagi, kita dalam planning untuk buat. Tapi yang ni kita kena ada, kita dah set up kita punya business and then kita dah jalankan pengoperasian selama 1 tahun untuk kita apply di benda ni. So yang ditawarkan adalah telefon nasional sehingga RM50,000 bagi setiap projek dan Agrobank RM50,000 hingga RM200,000 bagi setiap projek. Tapi at least kena ada 1 tahun lah pengoperasian kita. Jangan tengok rekod Okey, ketiga, khidmat nasihat teknikal dan latihan. Khidmat secara intensif yang bersesuaian melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh jabatan, agensi atau syarikat yang dilantik oleh MAFI berkaitan dengan projek yang dijalankan. Atau boleh layan ini korang research sendiri. Apa yang saya cakap yang ni adalah setiap benda yang kita nak buat, kita perlu ada khidmat nasihat daripada orang lain. Kita kena tahu risiko dia, kelebihan dia, kekurangan dia, keberhasilan dia. So anything yang kita nak buat, kita perlu ada khidmat nasihat daripada orang lain yang berpengalaman dan yang tahu tentang apa yang tujuan kita nak buat tu. So kita akan tengok video berkaitan PAMA. Tengok Boleh dengar Boleh kan? Tak keluar lagi Dash. Tak keluar lagi? Oh, tak keluar lagi. Tiada lagi yang ku. Negara pertanian. Ada. Okey, Ada. kita tengok video ni sekejap Malaysia selepas
selepas kemerdekaan merupakan sebuah negara pertanian di mana lebih 60% penduduknya melibatkan diri dalam sektor pertanian. Ketika itu, 40% hasil pertanian diekspor ke luar negara. Pelancaran dasar ekonomi baru seperti kita maklum adalah tindakan tegas untuk menjaminkan masa hadapan. Tanggal 30 September 1965 merupakan detik bersejarah di mana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA telah ditubuhkan bagi membantu petani di luar bandar meraih pendapatan yang lebih baik berpadanan dengan titik peluh yang dicurahkan. Dengan berbekalkan keazaman dan iltizam, FAMA mengorak langkahnya bersama-sama dengan 64 orang kaki tangan di bangunan Bangkok Bank, Jalan Bandar yang kini dikenali sebagai Jalan Tun H.S. Lee, Kuala Lumpur. Tu nak pergi ke kepala bilik dah. Itu dia kata among the past act of FAMA act. Basmi dia kata basmi buang lah. Tak ada future. Exploited by middleman. Pada 1 November 1973, FAMA telah berpindah ke Wisma Yan, Petaling Jaya dengan keluasan 5,350 kaki persegi. Bangunan tersebut dapat menampung seramai 144 kaki tangan FAMA pada ketika itu. Di Wisma Yan kita menyewa di tingkat 2 dan 3. Dan di situ juga kemudahan public transport sangat banyak. Jumlah kaki tangan FAMA turut bertambah saban tahun seiring dengan perkembangan projek-projek FAMA iaitu industri kopi, kelapa dan jemaah pemasaran ikan serta penggabungan kaki tangan maju ternak ke dalam FAMA. Pada ketika itu, bangunan sipak di Petaling Jaya juga turut sama disewa bagi menampung pertambahan jumlah kaki tangan tersebut. Tanggal 1 Januari 1982, Ibu Pejabat FAMA telah berpindah ke bangunan PKNS Shah Alam, Selangor. Tujuan perpindahan ini adalah untuk menempatkan semua kaki tangan di bawah satu bumbung dan membantu pertumbuhan Bandaraya Shah Alam yang sedang membangun. Banyak jabatan agensi kerajaan yang berada di sana, contoh macam Pola, LPP, LKM semua berada di situ. FAMA Selangor pun ada di situ. Di tingkat 2 komplek PKNS yang mana kita di komplek itu dipisahkan antara ruang A, ruang B dan ruang C. Ketika itu, pengurusan FAMA telah mengambil inisiatif menyediakan kemudahan pengangkutan demi menjaga kebajikan kaki tangan yang rata-ratanya menetap di sekitar Kuala Lumpur. Atas keprihatinan terhadap kebajikan kaki tangan Ibu Pejabat, pihak pengurusan FAMA memutuskan untuk berpindah ke Ibu Negara di bangunan kuasa atau lebih dikenali sebagai bangunan KWSP. 31 Oktober 1993, Ibu Pejabat FAMA berpindah ke Wisma Cycle Carry, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur kerana kos yang semakin meningkat. Pihak KWSP saya ingat menaikkan sewa yang tinggi sementara bangunan baru FAMA siap, maka pindah di bangunan Cycle Carry. Bertempat di tingkat 13 hingga 16, Wisma Cycle Carry yang kini dikenali sebagai Menara Raja Laut merupakan bangunan terakhir yang disewa untuk penempatan Ibu Pejabat FAMA. Bangunan ini telah disewa bermula 1 November 1993 sehingga tahun 1997 sementara menantikan bangunan FAMA Point di Bandar Baru Selayang siap sepenuhnya. Dari tahun 1997 sehingga kini, Ibu Pejabat FAMA di bangunan FAMA Point dan 4 buah bangunan rumah kedai di Bandar Baru Selayang telah menempatkan seramai 518 kaki tangan. Setelah 23 tahun menjadi mercu tanda FAMA, bangunan Ibu Pejabat FAMA tidak lagi mampu menampung kapasiti tersebut. Keputusan Jemaah Menteri
pada 25 November 2011 telah meluluskan pembinaan Ibu Pejabat Fama yang baru, iaitu Pejabat Korporat Fama dan Pusat Agromakanan Fama di Kelana Jaya. Pembinaan Pejabat Korporat Fama dan Pusat Agromakanan Fama adalah hasil pertukaran tanah seluas 24.45 ekar milik Fama di Johor Bahru. Hari berganti hari, masa menyusuri masa, arus permodenan berkembang dengan pesat. Dengan pembinaan yang bercirikan organik architecture dan penarafan hijau, bangunan ini akan dilengkapi dengan sistem bumbung bersolar dan rainwater harvesting system yang mampu mengurangkan kos pengurusan bangunan. Bangunan ini juga menyediakan ruang kerja yang kondusif dan produktif serta menjadi pusat agromakanan yang mampu meningkatkan aktiviti pemasaran dan pembangunan produk pertanian. Bangunan Korporat Fama dan Pusat Agromakanan Fama yang berkeluasan 16,336 meter persegi di Kelana Jaya ini akan mampu merancangkan aktiviti Fama dalam merealisasikan visi sebagai peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian. Okey, kita dapat tengok kan tadi dia punya sikit sebanyak perjalanan Fama daripada awal. Perjalanan Fama dari awal hingga sekarang. So sebagai kesimpulannya adalah Fama dapat mendatangkan kesan positif kepada negara. So kita tahu kita punya pertanian di Malaysia ni sangatlah baik, sangatlah mengujakan, dapat bersaing dengan negara, ekspor makanan yang banyak kepada negara luar, memberikan galakan dan dorongan untuk peniaga dan peladang. Contohnya anak-anak muda yang ingin menceburi bidang pertanian di Malaysia, pihak Fama mengalu-alukan dan ingin memberi sedikit sebanyak pembiayaan untuk meneruskan projek itu. So last kali dapat mewujudkan peladang yang bertaraf global. So kita tahu kalau daripada mula kita start tu memang daripada bawah kan, lama-lama kita hasil pertanian kita itu laku, and then orang beli semua banyak. So insyaAllah akan satu hari nanti kita akan menjadi petani ataupun peladang yang bertaraf global. So saya rasa untuk hari ini sedikit itu saja yang saya akan present. So semoga manfaat. Sekian dan terima kasih. Okay, so kalau saya tengok tadi LPP ni dia lebih untuk meningkatkan produktiviti petani dengan peladang kan. Betul, kualiti. Dia banyak beri teknologi baru semua ya. Betul. Kalau Fama pula dia lebih kepada first export dengan import lah. Okay, yang kedua dia lebih kepada untuk membantu petani ni untuk memajukan lagi bisnes diorang lah dengan memberi dana semua kan. Betul sir. Betul. Betul. Okay, so untuk presentation seterusnya, kumpulan mana? Amarul Afiq, Syara Aizat dengan Afiq Zamizan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Afiq bin Zamizan. Nombor metrik saya CJK 2007 Syarul. Dan rakan saya Syarul Aizat bin Muhammad Syukri, CJK 2007 094, dan sekali Amarul Afiq bin Azmi, CJK 2007 101. Hari ini kita akan present tentang Madi dan Agrobank. Pengenalan bagi Madi. Madi adalah institut penyelidikan dan kemajuan pertanian Malaysia. Dia sebuah badan berkanun yang diamanah untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian.
dalam industri asas tani di Malaysia. Ia ditubuhkan di bawah Akta Madi 1969. Usaha penyelidikan Madi selama hampir 40 tahun telah menghasilkan pelbagai variety dan klon tanaman baru, bakal kenakan baru dan kaedah pengurusannya. Teknologi terkini telah dihasilkan dalam bidang pemprosesan makanan dan pengendalian lepas tuai bagi produk horticulture dan ternakan. Teknologi ICT dimanfaatkan dalam pengurusan dan pengendalian dalam seperti teknologi pertanian tepat bagi tanaman padi serta penganggaran hasil tanaman menerusi teknik pengemejan. Teknik baru juga dimajukan untuk pengurusan alam sekitar dan sumber pertanian, terutamanya air, tanah dan sumber genetik dengan lebih cekap. Okey. Bank Pertanian Malaysia, Agrobank. Okey. Agrobank ditubuhkan pada 1969. Agrobank terlibat secara aktif mencetakkan pertumbuhan dan pembangunan industri pertanian di Malaysia dengan menawarkan produk dan solusi kewangan yang patuh syariah, merentasi pelbagai segmen pelanggan termasuk pelanggan korporat, komersial, konsumer, pembiayaan perdagangan dan pembiayaan mikro. Sebagai sebuah IKP institusi kewangan pembangunan yang berinteraksikan, pelanggan fokus utama adalah untuk mengukuhkan sektor pertanian. Justru Agrobank beriltizam untuk bergerak seimbang dalam melaksanakan peranan pembangunan dan komersialnya bagi manfaat sektor pertanian. Agrobank menyediakan solusi pembiayaan yang menyeluruh untuk komuniti pertanian yang merangkumi aktiviti uluan seperti bekalan input, pengeluaran pertanian dan untuk aktiviti hiliran seperti pemprosesan, pemasaran dan jualan produk pertanian. Juga menawarkan penyelesaian pembiayaan perbankan runcit untuk meningkatkan taraf hidup komuniti pertanian. Okey, ni pengarah Madi iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabawi, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabawi bin Abdul Ghani dan pengarah bagi Agrobank dan Datuk Mustafa bin Buang. Saya serahkan kepada Amar Rafiq. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara kita dan sahabat-sahabat saya sekalian. Okay, saya akan menerangkan tentang visi, misi dan objektif. Pada dalam misi dan visi buat objektif Mardi pula, visi dia menjana terulung teknologi inovatif untuk kelestarian dan daya asing industri pertanian menjelang 2030. Dalam visi dia pula memacu produktiviti dan kelestarian pertanian melalui penjanaan dan pemindahan teknologi moden, cekap dan kos efektif. Yang kedua pula memperkukuhkan sumber kewangan, kompetensi, fasiliti dan infrastruktur bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan. Yang ketiga pula meningkatkan visibility dan takdir urus yang baik melalui pengurusan yang berkesan, cekap, telus dan accountability. Objektif pada Mardi pula meningkatkan produktiviti kabur-kabur pula ni silap saya.
Yang kedua pula, meningkatkan produktiviti dalam subsektor tanaman, makanan dan ternakan melalui penyelidikan inovasi. Kedua pula, penjanaan dan guna pakai teknologi baru atau moden bagi transformasikan sektor pertanian dan industri Dalaman. malah kabur dia Banyak kecil sangat. ke arah lebih kompetitif dan lestari. Penerokaan pemulihan yang ketiga pula, penerokaan pemeliharaan dan penggunaan biodiversiti dan sumber asli untuk pelestarian pertanian serta penjanaan kekayaan baru. Keempat pula, pengukuhan penyebaran pemudahan dan aplikasi teknologi mandi kepada kumpulan sasar. Yang kelima ialah yang terakhir, pemerkasaan disabiliti dan tadbir urus organisasi. Next. Kode Agrobank pula, visi dia memperkasakan pertanian melampaui perbankan. Misi diorang pula meningkatkan taraf pertanian dan menjadikan sokongan berterusan untuk manfaat komuniti, ekonomi dan pemegang taruh. Objektif bagi Agrobank pula menggalakkan pembangunan pertanian Malaysia yang kukuh. Yang kedua, menyelaraskan dan menyedia pembelian daripada dana awam untuk tujuan pertanian oleh pelbagai orang atau kumpulan sama ada diperbadankan atau tidak. Yang ketiga pula, menjadikan pembiayaan, pendahuluan dan kemudahan kredit untuk pembangunan pertanian dan perniagaan berkaitan pertanian. Empat pula, dia menggalakkan simpanan dengan menggunakan sektor pertanian dan demi memajukan objektif ini, menerima simpanan dan deposit masa. Yang kelima pula, meningkatkan kesejahteraan komuniti pertanian. Yang terakhir, melaksanakan perniagaan institusi perkhidmatan kewangan yang moden dan progresif yang menyediakan keperluan kewangan menyeluruh kepada pelanggan dan kepada petani. Next, saya serahkan kepada Syarul Izzat. Okey, untuk bantuan yang telah diberi oleh Agrobank ialah menyediakan kemudahan pembiayaan khususnya disasarkan untuk usahawan muda dalam sektor pertanian untuk menghasilkan pendapatan progresif, berdaya saing, kreatif dan inovatif. Untuk membantu usahawan dalam sektor terpilih yang mempunyai potensi pasaran untuk memulakan dan membangunkan projek. Next. Bagi bantuan yang telah diberikan oleh Mardi ialah Geran Agropreneur Muda iaitu GAM adalah bantuan daripada kerajaan kepada agropreneur muda bagi membantu mereka meminimalkan impak keuangan dalam menjalankan perniagaan. Yang kedua pula, geran ini diberi dalam bentuk barangan atau nilai maksimal RM20,000 per individu dan ianya tidak perlu dibayar balik. Yang ketiga, hasil dan impaknya, pemberian geran diharap dapat memberi kesan jangka masa panjang pada perniagaan dan faedah ekonomi kepada penerima geran. Let's go. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada bulan kami. Okay. Ada So daripada penerangan tadi yang saya dapat faham, Mardi ni dia lebih kepada buat penyelidikan kan. betul, dia lidik makanan, pertanian semua. So maknanya dia akan menyelidik lah macam mana nak hasilkan Pertanian yang bagus. yang baik lah. Yes, betul.